Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Pentasrian, kes bernombor 18/4-758/18 antara Osman Mohamad dan Bank Muamalat Berhad. Ini adalah rujukan yang dibuat di bawah Seksyen 20 Seksyen 3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 yang timbul dari pemecatan Osman bin Muhammad, yang ini pelantif, oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad selaku responden pada 31 Mac 2017. Rujukan Menteri dalam hal ini mengharuskan mahkamah untuk mendengar dan menentukan aduan pemecatan tidak adil penggugat dari perkhidmatan pada 31 Mac 2017 adalah tanpa sebab atau alasan hanya oleh responden. Tuan Hakim, saya Edwin bertindak sebagai penguam Bank Muamalat dan di pihak pembelahan tertuduh Okman diwakili oleh Sabari selaku penguam belia. Yang Arif, saya memohon perbutuhan dibacakan terhadap tertuduh. Baiklah, pihak pendakwa. Adakah kamu telah bersedia untuk proceeding seterusnya? Ya, Tuan Hakim. Pihak pendakwa rakyat akan mengemukakan 3 orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama, iaitu Okman, untuk memberi keterangan. Dengan izin Tuan Hakim, Okman, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Okman. Dengan izin Tuan Hakim, Okman, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Ya Tuan, jadi nama saya Osman bin Muhammad. Saya berumur 33 tahun dan juga saya bekerja di Bank Muamalat. Apa tujuan Okman hadir ke mahkamah hari ini? Okey, bahawasanya saya Tuan, saya Osman bin Muhammad dan sungguhnya dan suci hati mengaku bahawasanya dan segala keterangan yang saya akan nyatakan dalam perbicaraan adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Jadi hari ini saya akan membuat
Ya Arif, benarkan saya cakap dalam bahasa Inggeris serba sedikit ya. Saya ingin melakukan claim ke atas diri saya. Maksudnya saya sebagai saya ingin melakukan claim, maksudnya defend atas diri saya. Itu saja. Okay. Tuan Hakim, saya Sajarina bertindak sebagai peguam untuk klaiman saya, Omar bin Muhammad. Saya ada 2 soalan ingin bertanya kepada Osman bin Muhammad. Silakan jawab. Soalan pertama, dalam kes ini, klaiman telah disangka breach contract for Bank Negara Malaysia dalam 4 seksyen. Seksyen pertama adalah Section 19, the anti-money laundering. Section kedua adalah anti-money laundering and counter financing of terrorism. Section ketiga adalah pecuniary embarrassment. Section keempat adalah the bank's policy on pecuniary embarrassment bankrupt employees. Ini adalah 4 section yang sangka disalahkan oleh claimant. Boleh tak tanya, Osman bin Muhammad adalah menjalankan keempat salahan itu? Boleh tak Osman jawab soalan ini? Boleh, Tuan. Okey, di sini saya dapati yang saya sebagai Osman bin Muhammad, saya dapati yang saya ingin membela diri saya atas segala tuduhan yang dibuat atas diri saya. Okey, soalan kedua, dalam 10 tahun you kerja dekat Bank Muamalat, adakah you buat salah-salah apa selain hutang yang banyak? Tidak. Okey, terima kasih untuk menjawab soalan. So, I want to speak in English. So, I found that actually my claimant did not breach the Bank Negara Malaysia requirement, as I mentioned just now, and my claimant have been worked under Bank Muamalat for 10 years, and she don't have found any misconduct during the employment period, and also my claimant was never a bankruptcy person. That's all from my part. Tuan Hakim, saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Encik Osman. Okey, silakan. Okey, Encik Osman telah diberhentikan oleh responden iaitu Bank Muamalat di bawah frustrasi kontrak. Betul Encik Osman? Ya, betul Tuan. Okey, Encik Osman juga ada menyatakan bahawa telah mengambil semua kaedah yang diperlukan untuk menyelesaikan hutangnya. Boleh Encik Osman ceritakan apa kaedah yang telah dilakukan oleh Encik Osman untuk membuat rayuan terhadap pemecatan Encik Osman? Okey, saya sebagai Osman bin Muhammad, saya telah membuat rayuan terhadap pemecatan saya antara yang lain dan menyatakan bahawa saya telah memberitahu mengenai keadaan kewangan saya yang sekarang dengan pegawai responden dan bahawa itu responden perlu mengambil pertimbangan bahawa tidak ada tindakan disiplin yang diambil terhadap saya selama 10 tahun saya berkhidmat pada sepanjang saya bekerja di Bank Muamalat. Sekian, terima kasih. Okey Tuan Hakim, itu sahaja soalan saya buat masa ini. Okey. Terima kasih. Kedua-dua pihak tak ada soalan lain lah. Tiada. Kalau tak ada, seterusnya. Ini mahkamah memanggil saksi seterusnya.
pandang saksi. Silakan. Okey, Tuan, izinkan saya memanggil saksi Bank Muammar yang pertama, Muhammad Rasul, untuk datang kepada mahkamah ini. Bahawasanya saya Muhammad Rasul bin Rahman Mustafa dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Apakah tujuan Muhammad Rasul hadir ke mahkamah pada hari ini? Hari ini saya hadir ke mahkamah untuk menjadi saksi dalam kes Bank Muamalat dan juga Osman. Okey, Muhammad Rasul, Muhammad Rasul, kenapa kamu datang untuk menjadi saksi untuk Bank Muammar? Ada apa bukti atau cerita kan? Pada 11 saya dalam Bank Muamalat saya bekerja sebagai maafkan saya yang arif, saya akan menjawab dalam bahasa Inggeris sebagai Head of Industrial and Employee Relation. Pada 11 hari bulan 5 2016 saya telah mengeluarkan surat penjelasan berkaitan dengan tuntutan wang malu kepada pihak plaintiff. Dan surat ini adalah untuk menjaga kepentingan pihak responden sebagai institusi kewangan Islam. Saya juga menyatakan bahawa tindakan tata tertib akan diambil jika sampai ke pengetahuan pihak responden berkaitan dengan keadaan pekerja yang berhutang atau muflis dan prosiding akan dimulakan terhadap mana-mana pekerja. Pihak responden juga akan memberikan masa yang tertentu iaitu tidak melebihi 1 tahun untuk menjelaskan hutang dan juga jika gagal berbuat demikian, pekerja tersebut akan diberhentikan. Muhammad Rasul, adakah apa yang kamu katakan adalah benar? Ya, benar. Adakah kamu ada apa-apa bukti untuk buktikan keterangan anda? Okey, pihak penuntut ada dalam kes ini pihak penuntut ada membalas surat berkenaan dan menyatakan bahawa pihak penuntut akan menyelesaikan masalah hutang pribadinya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesilapan tersebut pada masa hadapan. Pihak penuntut juga berjanji untuk menyelesaikan masalah ini secepat yang mungkin. Dan pihak penuntut telah diberikan surat nasihat bertarikh 25 hari bulan 5 2016 dan dinasihatkan untuk melunaskan hutangnya dengan Al-Rajhi Bank dalam 1 tahun dari tarikh surat nasihat tersebut. Pihak responden juga mendapat arahan yang bertarikh pada 15 hari bulan 8 2016 daripada Mahkamah Magistrat untuk meminta pihak menuntut menjelaskan pihak plaintiff untuk menjelaskan pembayaran sebanyak RM24,296.68 secara ansuran. Dan saya juga telah menghantar email kepada pihak plaintiff untuk meminta pihak plaintiff menyediakan laporan CCRIS daripada pihak bank negara dan pihak plaintiff telah pun menyerahkan surat tersebut seperti diminta. Selepas saya mendapat laporan CCRIS, pihak responden telah mengeluarkan surat kedua tuntutan wang malu untuk memberikan pihak plaintiff masa 1 tahun bagi menyelesaikan masalah hutangnya. Dan pihak plaintiff juga meminta lanjutan masa diberikan bagi menyelesaikan masalah hutang, namun ia hanya diberikan masa yang diberikan hanya sehingga 28 hari bulan 2 2017 sahaja. Okey. Tuan Hakim, saya tak ada soalan lagi.
Tuan Hakim, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada saksi responden. Okey, silakan. Encik Russell, Encik Osman juga ada memberi kenyataan bahawa pihak responden ada menyatakan bahawa Encik Osman telah melanggar 4 syarat seperti yang dinyatakan dalam surat pemecatan yang sepenuhnya tidak difahami dan tidak berasas. Betul atau tidak? Betul. Tuan Hakim, Encik Osman juga berpendapat bahawa tidak pernah ada bukti yang telah dinyatakan oleh pihak responden bahawa Encik Osman telah melanggar tugas dan tanggungjawabnya atau terma dan syarat tersirat pekerjaannya. Encik Osman juga ada menyatakan bahawa responden telah bertindak sebelum waktu dengan menamatkan perkhidmatannya sebelum berakhir 1 tahun yang merujuk kepada surat bertarikh 25 Mei 2016 yang menyatakan Encik Osman untuk menyelesaikan hutangnya dengan RRG dalam tempoh diberikan. Benar, Encik Russell? Encik Rasul, bukakan mic. Benar. Walau bagaimanapun, pihak bank telah menamatkan perkhidmatan Encik Osman 2 bulan lebih awal. Betul? Betul. Pihak bank telah mengeluarkan surat yang kedua yang bertarikh sehingga 28 hari bulan 2 Februari 2017 sahaja. Dari keterangan saksi Tuan Hakim, sangat jelas bahawa jangka masa 1 tahun untuk diberikan kepada Encik Osman untuk menyelesaikan hutang bank RRG sahaja. Tuan Hakim, saya tidak mempunyai apa-apa soalan untuk ditanyakan. Kalau tak ada soalan, kita seterusnya mendengar bicara lain. Saya nak tanya kepada Ayla sebagai saksi. Dalam kes ini, Bank Mamalat ada keluarkan satu surat bertarikh 25 hari bulan 5 tahun 2016. Dan dalam surat ini ada nyatakan bagi 1 tahun untuk menyelesaikan semua hutang yang ditanggung oleh Osman. Tapi dalam kes ini Osman telah dipecat dalam 31 hari bulan 3 2017, tak sampai setahun. Ini adalah benar tak? Benar. Terima kasih. Okey, Tuan Hakim, izinkan saya panggil Bram Al-Rahi untuk menjadi Silakan. Bang Al-Rahi. Ya, saya. Tolong ceritakan apa yang berlaku. Baiklah. Terlebih dahulu bahawasanya saya wakil daripada Al-Raji Bank, dengan sungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan dinyatakan benar belaka. Jadi kami dari pihak Al-Raji Bank dapat mengesan bahawa Encik Osman bin Mohamed mempunyai hutang dan loan sebanyak 8, maafkan saya yang Hakim saya mau bercakap bahasa Inggeris, mempunyai 8 outstanding debts dan juga loan di Al-Raji Bank.
Itu saja dari saya. Okey. Tuan Hakim, izinkan saya bertanya dengan saksi yang ketiga, iaitu Bank Negara. Okey, silakan. Bahawasanya saya dan wakil daripada Bank Negara dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Jadi plaintiff telah menyatakan bahawa defendant telah gagal untuk mengadakan siasatan dalam negeri ataupun domestic inquiry untuk membuktikan tuduhan pelanggaran syarat Bank Negara. Dan seterusnya, plaintiff juga telah gagal untuk memenuhi kehendak serta apapun penerangan yang diberi oleh plaintiff kepada Bank Negara. Berikut juga saksi iaitu Muhammad Rasul telah menghantar email kepada plaintiff untuk meminta pihak plaintiff mengemukakan report CCRIS daripada pihak Bank Negara. Dan kami daripada pihak Bank Negara telah pun memberikan report CCRS tersebut kepada plaintiff dan pihak plaintiff ada menyatakan bahawa report tersebut telah diserahkan kepada defendant. Plaintiff juga telah melanggar kehendak yang diperlukan oleh Bank Negara serta Bank Muamalat. Itu saja dari saya. Okey, Tuan Hakim, ketiga-tiga saksi sudah datang dan tiada saksi lagi. Okey, terima kasih. Jasmine, domestik. Okey, Tuan Hakim. Di dalam kes ini, saya akan menyentuh tentang domestic inquiry di mana Encik Othman berpendapat bahawa responden telah gagal melaksanakan domestic inquiry ataupun DI in the short form untuk membuktikan dakwaan mereka terhadap Othman yang melanggar syarat yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia dan Bank Muamalat seperti yang ditetapkan. Seperti yang ditetapkan di dalam surat pemecatan. Tetapi dalam melaksanakan DI mengikut prinsip yang dinyatakan di dalam perenggan 37, 38 dan 39 di dalam kes, walaupun tanpa melaksanakan domestic inquiry ataupun DI seperti yang dituntut oleh Othman bukanlah satu isu. Sekian saja daripada saya, Tuan Arif. Okey, terima kasih. Sebelum saya membuat keputusan, saya nak tanya kalian semua ada apa-apa soalan ataupun tambahan? Yang Arif, saya ada. Saya Edwin. Okey, silakan. Saya nak bertanya dengan Encik Othman. Okey. Encik Othman, tentang kes anda membuat money laundering dan meminjam sekumpulan wang yang besar, adakah ini akan menyebabkan imej bank Muamalat terjejas? Ya. Oleh itu, kalau satu banker yang tidak mempunyai trust atau confident dan company dan reputation, adakah customer akan lagi yakin terhadap company kita? Tidak. Okey, itu saja soalan saya. Okey, terima kasih.
Okey, izinkan saya berbahasa Inggeris untuk membuat keputusan ni. Selepas saya bahasa Inggeris, saya akan jelaskan dalam bahasa Melayu. Okay, by a careful assessment of the evidence taken as a whole, grounded, open, equity, good, concise, and the substantive merit of this case pursuant to Section 35 of the Industrial Relationship Act 1967, is the finding of this court that the respondent has established on a balance of probability the appropriateness of the respondent action against the chairman in the circumstance of this case. It is the considered view of this court that the unreasonable to expect the respondent to have continued the chairman employment. The chairman grant is hereby dismissed. Okay. Setelah saya mendengar kedua-dua belah pihak, iaitu pihak pendakwa dan pihak pemegang, Mahkamah dengan ini memutuskan klaim ni tidak sah sebab pasal equity tu sepatutnya dia kena balance of property. Maksudnya mula-mula dia sepatutnya 2,000. Contohlah, maksudnya equity semua kena sama. So kes ni dismiss, maksudnya tidak lagi dibenarkan untuk membuat rayuan di mahkamah seterusnya. So this case is dismissed here. That's all. Sekian, terima kasih.